Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam video pembelajaran PSV tingkatan 5 kali ini. Kali ini kita masih menyambung bidang seni halus dengan tajuk seni arca. Objektif pembelajaran topik ini antaranya untuk mengetahui sejarah seni arca dunia atau khususnya seni arca barat, memahami konsep seni arca barat, mengetahui aliran dan gaya seni arca, melihat antara tokoh-tokoh pengarca dan hasil karya mereka. Terlebih dahulu, mari kita imbas sedikit maksud, kategori dan jenis-jenis arca yang telah kamu pelajari pada tingkatan-tingkatan sebelum ini. Arca adalah suatu bentuk dalam susunan 3 dimensi. Permukaannya dapat dirasai serta dipandang dari pelbagai sudut. Pengertian arca berasal daripada bahasa Latin iaitu sculpere, bermakna satu proses mengukir, melarik, mencungkil dan mengguris. Kebiasaannya, arca dikategorikan kepada dua, iaitu arca berfungsi dan arca estetik. Terdapat beberapa jenis arca, antaranya ialah arca timbulan, arca luakan, arca assemblage, arca mobile dan arca stabile. Seni arca bermula sebelum zaman Renaissance. Kebanyakan arca yang dihasilkan bertemakan tokoh manusia. Kemudian berkembang kepada bentuk yang lebih dinamik seiring dengan kemajuan semasa. Perkembangan ini dikenali sebagai pluralisme artistik. Sejarah awal penghasilan arca seni barat sering dikaitkan dengan bentuk figura manusia yang bersandarkan pada unsur-unsur kepercayaan dan keagamaan. Misalnya, arca Venus of Willendorf yang dihasilkan pada zaman Paleolitik antara tahun 30,000 hingga 20,000 sebelum Masihi. Arca ini mencerminkan kepercayaan masyarakat kepada dewa-dewi dan semangat kesuburan. Seterusnya, mari kita lihat perkembangan aliran seni arca barat. Pada abad ke-14, konsep penghasilan seni arca era Renaissance berkait dengan keagamaan dan figura manusia. Karya yang dramatik untuk tujuan pendidikan dan pedoman. Arca figura bersaiz besar, arca berbentuk potret yang menekankan gaya realistik juga terkenal. Teliti sehingga menyerupai wajah dan mampu menggambarkan emosi model potret berkenaan. Pada abad ke-15, terkenal dengan arca timbulan dan arca berdiri bebas. Arca figura berukuran besar dan potret masih menjadi pilihan pengarca. Arca figura dan arca timbulan yang berbentuk keagamaan menghiasi gereja dan bangunan awam. Ketepatan wajah dan tubuh figura sangat dititik beratkan. Bahan yang digunakan pada masa ini antaranya ialah gangsa, batu, batu marmar, terakota dan juga kayu. Seterusnya, pada abad ke-16, seni arca dipengaruhi oleh gaya Mannerism. Istilah Mannerism ini berasal daripada perkataan Itali iaitu maniera, yang merujuk kepada kemahiran, keintelektualan dan keindahan. Memaparkan ciri-ciri keindahan yang merujuk kepada paparan bentuk badan arca patung dan gaya arca tersebut. Pada abad ke-17, memperlihatkan kemunculan aliran barok di Eropah. Aliran ini memaparkan arca-arca bersifat keagamaan dan naturalistik. Pengarca aliran ini cuba menghasilkan semula atau reproduce secara peniruan tanpa sebarang penambahan atau pengurangan pada objek asal. Berdasarkan konsep absolute unity, arca aliran barok turut menekankan unsur kontras menerusi kesan pencahayaan, terang dan gelap pada arca mereka. Seterusnya, perkembangan pada abad ke-18. Perkembangan seni arca pada abad ke-18 dipengaruhi oleh aliran Rokoko dan Neoclassicism. Arca-arca potret aliran Rokoko dihasilkan dengan halus, terperinci dan memiliki ciri-ciri realistik. Gaya aliran Rokoko lebih bervariasi berbanding dengan aliran Barok.
Arca-arca aliran Neoclassicism pula memberikan penekanan kepada elemen yang menonjolkan aspek kebaikan dan keperwiraan. Pada abad ke-19, aliran yang banyak mempengaruhi seni arca pada abad ini ialah Naturalism dengan gaya realistik. Arca aliran ini bertunjangkan bentuk dan kepekaan terhadap ciri-ciri isi padu serta kepadatan figura. Misalnya, menonjolkan karakter dan sifat fizikal subjek yang dihasilkan. Pada abad ke-20, seni arca memasuki era modernism. Pelbagai aliran muncul dalam era ini seperti aliran expressionism, cubism, futurism, dadaism, constructivism, expressionism abstract, seni pop dan pasca modernism. Mari kita lihat beberapa contoh pengarca dan hasil karya mereka pada abad ini. Sebelum kita berpisah, jom kita imbas semula ke semua hasil karya, contoh-contoh arca hasil daripada pengarca-pengarca daripada abad ke-14 sehingga abad ke-20. Yo lo que quiero es vacilar contigo y tú no quieres que te vean conmigo y yo que siempre brego a fuego contigo. Dime por qué ya no podemos ser amigos. ¿Qué será lo que pasó? Si todo estaba al 100 ayer cuando nos despedimos todo parecía estar bien. Porque frente a la gente se te descarrila el tren. Si cuando estamos solas todo fluye requete bien. Y lo nuestro en que quedó, iluso yo que me creí que de mí tú te habías enamorado. Viaje que ya estaba al otro lado. Como son las cosas, tú querías otra cosa y yo lo que quiero es vacilar contigo y tú no quieres que te vean